A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam rahmat Allah, keampunan Allah Ta'ala. Di bulan Syakban, kita masih lagi di bulan Syakban. Perbanyakkan kita beribadah, rukuk, sujud. Perbanyak kita buat amal kebajikan di bulan Syakban sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Jadi apa rasa kita bulan Syakban, ya, kalau bulan keampunan Allah, bulan rahmat Allah, ya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ustazah nak kita semualah, ya, muhasabah diri, sama-sama kita muhasabah diri, kita mendekatkan diri, hubungan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kita ni benar berada di akhir zaman yang paling jahat, ya. Bukannya kehadiran Dajjal digeruni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih gerun dengan kehadiran ulama-ulama su. Jelas kita nampak, ya, siapakah ulama su itu. Ulama su ni, mereka ini mempelekehkan setiap apa perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah, ya, tujuan Ustazah ada di sini sebagai sunnah tidak pernah berbohong. Tujuan Ustazah cuma satu, ya, bila saya kata sunnah tidak pernah berbohong, di sini Ustazah nak membuktikan kehebatan, kebenaran manusia apabila kembali berubat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat akhir zaman, ya, Ustazah lebih tekankan mengapa wanita-wanita muslimah. Ya, Ustazah lebih tekankan kenapa, ya, isteri-isteri, ya, wanita-wanita itu bagi Ustazah, anda adalah permata yang berharga. Anda adalah wanita yang berharga, ya, untuk agama Allah. Ya, andalah, ya, sebenarnya yang akan menjaga suami, menjaga anak-anak, ya. Anda menjaga orang keliling, masyarakat dan sebagainya. Kerana wanita ini Allah beri kepada mereka satu jiwa fitrah ihsan yang tinggi. Ya, dan kesabaran itu yang tinggi itu ada pada seorang wanita. Sebab itulah Allah takdirkan pada seorang wanita itu dengan mengandung, mengandung dan beranak. Sebab lelaki sehebat, sekuat mana pun seseorang lelaki itu, ya, tapi Allah tidak memberi hak kepadanya untuk mengandung, ya, untuk melalui pengalaman mengandung, beranak dan sebagainya. Hanya diberi pada wanita. Memang wanita ini suka ikut emosi, ya. Kadang-kadang mereka ini mudah juga, ya, kalau wanita itu kuat pendiriannya, agamanya, maka agama itu menjadi cantik. Kalau wanita ini banyak yang lalai kepada Allah, mereka juga adalah perusak kepada agama. Jadi kita memilih. Tujuan kita hidup dekat dunia ni, kita nak pilih, kita nak jadi wanita muslimah yang bagaimana. Wanita dicintai oleh Allah dan Rasul, ataupun wanita, ya, yang seperti mana yang Rasulullah SAW menangis tanpa henti. Rasulullah SAW menangis, ya, apabila Rasulullah SAW dapat tahu, ya, umatku akhir zaman ialah wanita yang paling banyak masuk, yang diseksa di dalam api neraka Allah. Ya, iaitu Rasulullah SAW menangis kerana apa? Kerana wanita. Ya, sebab itulah Allah Ta'ala beri pada wanita ini kunci-kunci, pintu-pintu yang mudah untuk mereka masuk ke dalam syurga Allah. Jadi pintu yang mudah untuk seorang wanita masuk ke dalam syurga Allah, iaitu pertama, ia memelihara wanita muslimah ini kembali kepada agama Allah Ta'ala. Ya, sebab wanita ini paling senang masuk ke dalam syurga Allah. Jadi kita wanita muslimah ni, saya nak ajak, ya, supaya anda ini adalah permata yang berharga di mata suami. Ya, bukan sekadar kita sampai bila kita nak mengajak kepada kecantikan zahir, ya, sampai bila kita nak pada kecantikan, ya, pada suami kita. Sebab tu akhirnya bila kita dah berumur ataupun suami dah memiliki kita, tidak ada nampak apa kelebihan anda sebagai seorang isteri, apa kelebihan anda seorang wanita di kaca mata suami. Ya, jadi kita dengan anak-anak kita, kita menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, bukan sekadar memberi makan, tetapi yang lebih baik apabila seseorang itu sakit, kita adalah perawat yang terbaik. Sebab tu saya nasihatkan
ibu-ibu di rumah adalah doktor yang terbaik. Jadi hospital kamu ialah di dapur kamu. Okey. Jadi insya-Allah ya Ustazah, alhamdulillah dalam tapisan Ustazah daripada 3 yang betul-betul yang bersungguh-sungguh, mana yang tidak dan sebagainya. Sebab Ustazah Ustazah rasa cukuplah masanya. Ustazah pun dah ramai menguji ya mereka yang nak berubat cara sunnah Rasulullah SAW. Mereka bersabar, mereka berbaik sangka, tak apa sangka buruk dengan Ustazah. Bayangkan ya kalau Ustazah sendiri pun dalam masa sebulan 2 kan. Kalau sebulan 2 barang tak sampai lagi ya. Tapi diorang sabar, mereka baik ya. Subhanallah, ini satu yang pemberian Allah Ta'ala, kepercayaan yang mereka benar-benar jiwa mereka ini yakin yang mana Allah Ta'ala beri pada mereka. Semoga jiwa mereka seperti Saidina Abu Bakar. Kita doakan ya supaya keyakinan mereka seperti Saidina Abu Bakar, ya, seperti sahabat Rasulullah SAW, mempercayai apa daripada Nabi dia akan percaya ya, sebab daripada Rasulullah SAW. Sebab Ustazah nak ajar kepada jiwa semuanya yang di awal-awal ni bukan bergantung pada ubat ya, bukan, walaupun Ustazah ada habatus sauda grade perubatan, minyak zaitun yang grade perubatan, mana Ustazah kata kurma ajwa ataupun kurma-kurma yang mana grade yang tidak ada kimia dan sebagainya ya. Tapi di sini satu Ustazah nak beri orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, orang yang benar-benar mereka ini akidah mereka. Ustazah utamakan akidah, sebab akidah ini satu benda yang penting supaya manusia tidak mudah tidak mudah tergelincir. Jangan taksub. Walaupun dengan Ustazah sendiri. Lepas tu Ustazah tak kisah. Kalau Ustazah nak marah orang, Ustazah marah je lah. Orang tak suka dengan Ustazah, Ustazah tak peduli. Sebab begitu bukan matlamat Ustazah. Ustazah bukan matlamat orang suka dengan Ustazah ya, orang ikut Ustazah, itu bukan matlamat. Tapi matlamat Ustazah satu, iaitu nak orang balik pada keyakinan pada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting manusia itu lihat kepada akidahnya. Ya, kalau anda pada lihat pada Ustazah, banyak yang tidak sempurna, banyak kekurangan Ustazah, banyak benda yang Ustazah buat tu ya tidaklah ibarat kalau kita kata ya tidak layak masuk ke syurga Allah. Tetapi kita cuba ya, selagi Allah beri nafas itu adalah hadiah dari Allah Ta'ala untuk kita memperbaiki diri. Jadi Ustazah mewujudkan satu grup Persatuan Perubatan Sunnah ni adalah satu grup yang kuat. Mereka ini adalah grup yang nak kembali kepada Allah ya. Boleh ya, orang Singapura pun boleh join ya. Ya. Sebab tu Ustazah nak ajak semua ya, bukannya Ustazah tak nak ada taksub sama kita, supaya kita ni kalau Ustazah boleh mati bila-bila masa ya. Iman Ustazah pun Allah boleh balikkan. Tetapi bila anda pegang pada Al-Quran, Ustazah beritahu ini pada Allah dan juga pada Rasul, bila anda beramal, anda dapat kebaikan. Cuma Ustazah nak kongsi sesuatu ilmu yang Ustazah pernah lalui, Ustazah pernah dapat. Ustazah cakap Ustazah pernah kanser, Ustazah pernah kulit teruk sangat ya, Ustazah pernah stroke dan sebagainya. Kalau kata anda pernah operation, macam saya kata Ustazah pernah anak, kata Ustazah ada 10 orang anak, 3 anak ialah operation ya, jadi 7 anak ialah secara normal. Jadi bila kita tawakal dengan manusia ya, itulah mudarat. Bila kita bertawakal dengan Allah, 7 orang tu Ustazah boleh bersalin secara normal. Jadi di situlah Ustazah nak beritahu ya, keyakinan kita, kesungguhan kita, itu yang perlu. Jadi sekarang ni kita dengar tadi Ustazah pun curi-curi lah masa tengok dalam grup ya. Sebab Ustazah bila tengok diorang kata sekarang ni kacau pula kita makan secara berjemaah, maknanya makan berdulang. Bila kita makan berdulang ni inilah dia. Sebab mereka nak ganggu, sebenarnya berkat ya. Ustazah dengan Ustaz kata badan Ustazah kenapa tak naik, badan Ustaz pun dulu badan Ustaz besar jadi dah mengecil. Sebab apa? Itulah berkat bila kita makan berdulang. Badan-badan anak Ustazah pun tak adalah badan besar dan tak ada badan kecil. Badan mereka tak gemuk dan tak kurus. Sebab apa? Badan mereka ni sebab mereka makan biasa, makan mereka ialah berdulang. Antara adik-beradik makan berdulang. Permulaan proses-proses kita makan berdulang adik-beradik ni berebut makan tu, bila berebut tu jadi banyak asal makan kita 2 pot 3 pot nasi dah jadi 4 permulaan tapi itulah dia, dalam dulang itu dia membentuk peribadi-peribadi anak-anak kita dan peribadi-peribadi kita sebagai seorang Islam, dan anak-anak kita akan bersatu. Suami isteri pun macam tu, kalau bergaduh pun dia tak akan lama-lama. Sebab apa? Dah biasa makan berdulang. Makan kadang makan Ustaz biasa makan kita satu pinggan kongsi 2 orang. Jadi
bukan kan apa di mana-mana ya. Adik-beradik kata apa pun saya tak buat pekat telinga ya. Sebab memang apa dalam rumah saya takkan tunjuk, saya takkan buat dengan adik-beradik ke dengan mak pun dah tahu dah. Kalau datang lagi satu ya, bila makan berduluan ni satu pinggan, tak menyusahkan orang tua ya. Nak basuh pinggan banyak-banyak. Jadi sebenarnya banyak kelebihan. Jadi ada apa-apa nak pertanyaan ya, insya-Allah ya. Ustazah tadi dah selesaikan. Kita akan buat belajar secara percuma, dengan Persatuan Perubatan Sunnah Kitab Atiq Nabawi, cara menggunakan sutera. Bagaimana sutera merawat penyakit-penyakit. Sebab saya dah kata sebenarnya walaupun saya kata ada 5, sebenarnya ada 7 jenis sutera. Dan Ustazah ada simpan lah ya. Dan yang mana ambil set darurat, Ustazah bagi sutera yang bukan sutera yang anda beli kalau dekat luar 200 lebih. Ustazah boleh tunjuk resit dan sebagainya ya. Ustazah cuma tolong. Kalau orang kaya tak apalah, dia beli pada butik tu ya, harga 300 bagi mereka macam tu. Tapi Ustazah pilih untuk orang awam yang sesuai, harga mereka 100 ya. Mereka boleh memiliki harga sutera yang nilai 300-500 ringgit tu dengan harga yang murah 100 ringgit. Orang kaya tak apa, tapi itu bukan reject ya, itu bukan yang reject punya. Sebab apa? Ustazah niat nak, sebab tu simpan. Anda tak tahu bila masa kegunaannya nanti. Bila anda sakit kulit, anda sakit saraf ya. Sebab tu Allah Taala jadikan sutera ni ya, ada sutera saya kata saya akan beritahu dalam kelas tu, saya akan ajar sutera bagaimana supaya anda tahu bagaimana kegunaan sutera untuk melembutkan saraf wanita akhir zaman. Sekarang ni banyak yang pakai sutera ini untuk merawat 5G, sutera ini untuk merawat saraf, sutera ini untuk merawat tulang-tulang yang reput ya. Sutera ini juga adalah untuk merawat bahagian orang eczema. Jadi sebab itulah kalau saya kata wanita yang rambut gugur dan sebagainya ya, sebab tu saya akan pilih. Sebab tu siapa yang datang jumpa Ustazah, kita akan lihat sendiri hasil ya. Bagaimana Ustazah akan cek saraf masing-masing, Ustazah akan tengok sutera macam mana yang sesuai ya, sutera yang mana sesuai. Sebab sutera banyak jenis ya, jadi bukannya sebab tu Ustazah beri harga. Sebenarnya kalau ikutkan ya, sutera tu Ustazah nak tunjuk resit sebab dalam handphone Ustazah ya, dalam handphone Ustazah snap aja ya. Sebab resit tu bayangkan ya, Ustazah beli dengan harga yang 100, jual dengan harga 100. Ustazah boleh ambil lebih, tapi Ustazah tak nak buat macam tu. Sebab Ustazah rasa bukan semua orang berkemampuan. Ustazah tahu Ustazah pernah menjadi orang yang susah. Jadi bukan semua orang berkemampuan ya. Tetapi Ustazah kata perlu untuk wanita-wanita muslimah ada di dalam rumah kalian. Jadi kalau anda ada 5 jenis sutera, bajetlah target. Ustazah pun tengah rancang untuk buat untuk pencuci muka ya. Bagaimana untuk wanita muslimah Sobuni harga RM10 tu, kalau anda tahu kat luar harga dia RM80, 100, 120 diorang boleh letak. Ya, sebab anda tak tahu yang Sobuni. Sebab tu saya kata Sobuni tu, sabun tu anda simpan, kadang jual harga RM10. Sebenarnya modal pun tak lepas. Sebab apa? Itu minyak zaitun, bukan minyak zaitun. Sebab tu warna dia bukan warna putih. Sebab kalau anda beli minyak zaitun, kalau orang buat yang sendiri homemade, dia biasa warna putih. Tetapi yang ni kenapa bukan warna putih? Itu yang patut anda fikir. Ya, Sobuni yang Ustazah bagi harga RM10 tu. Sebab apa? Sebab Sobuni yang Ustazah bagi yang bukan harga RM10 tu, yang RM10 tu, sebab yang botol besar dah habis. Yang besar tu ibarat anda macam dapat 3 Sobuni yang harga yang kecil. Sebab apa? Ustazah nak wanita muslimah ni jaga kulit mereka. Ya, tak mau diorang buat benda-benda ikut cara artis. Ya, tak mau nak cantik ni cara merosakkan. Tak perlu pun nak kaya, duit banyak yang sampai kita kata sampai nak merosakkan saraf-saraf kita, sampai mudaratkan diri kita, sampai jadi kanser dan sebagainya. Sebab tu Ustazah buat Sobuni, dan Ustazah buat tengah cari set untuk sesuai untuk muka-muka, kulit-kulit muka masing-masing yang berjawat, berjeragat dan sebagainya. Pentingnya kosmetik kecantikan ini, kerana kosmetik kecantikan inilah punca penyakit. Dan Ustazah ada satu rahsia. Kejap dah Ustazah ada rahsia. Kejap. Ni, tahu apa ni? Cuba teka ni apa ni? Cuba teka ni apa dia? Ustazah letak. Ni apa dia? Cuba teka. Cuba teka warna apa ni? Ni apa dia ni? Cuba teka apa ni?
Cuba teka. Ini Ustazah nak beritahu sesuatu untuk anda semua. Inilah deodoran. Deodoran tak tu dia kata anda tak perlu minyak wangi. Anda tak perlu ni sebab Ustazah buat deodoran ini sesuai untuk merawat. Sesuai untuk merawat punca kanser, orang yang ketiak dia dah hitam, kanser dan sebagainya. Lepas tu saya kata pada pesakit-pesakit sunnah yang mana yang dah tinggalkan, yang mana yang dah tinggalkan. Sebab apa? Deodoran punca kanser, deodoran puncanya saraf, deodoran lah yang membuatkan badan anda berbau busuk, Lepas tu Ustazah kata, Ustazah satu hari, Ustazah jujur Ustazah bukan jenis nak cakap tipu-tipu dengan orang. Ustazah bukannya jenis orang yang Ustazah cakap ialah diri Ustazah, Ustazah mandi satu hari sekali. Itu kalau tak ada apa, Ustazah mandi satu hari sekali saja. Sebab Ustazah bukan pagi mandi, petang mandi, malam mandi. Ustazah jenis mandi kalau tak ada apa-apa, Ustazah mandi sehari sekali saja. Sebab Ustazah masuk bilik air memang cepat. Ustazah bukannya masuk bilik air lama-lama kat dalam bilik air. Ustazah tak suka. Saya tahu bilik air tu tempat syaitan, Jadi dalam bilik air jangan nyanyi-nyanyi dalam bilik air, jangan lama-lama dalam bilik air. Bila Ustazah tak tahan, Ustazah masuk bilik air, cuci-cuci dah keluar je bilik air. Ustazah mandi pun cuci tak ada, dah pencuci muka tak ada. Jadi yang Ustazah ada tu, sabun yang Ustazah bagi anda, itulah sabun yang harga RM10, itulah ujung rambut sampai ujung kaki. Itu diri Ustazah. Kalau anda nak kenal, sebab tu saya kata dulu ni Ustazah tak ada jeragat. Mana di sini pun tak ada jeragat. Sebab tu kata jangan kita tak ada jeragat. Sebab tu saya kata benda ni tak perlu. Sebab tu saya kata jeragat ke atau orang yang ada benda naik-naik dekat sini ni, kat mata-mata dia ada naik, itu semua kerana kesan produk kecantikan, produk pencuci muka. Jadi kita jangan membazir duit. Suami kita orang kaya tak apalah, kita yang tak kaya ni janganlah, sebab kita ni orang susah, bukan orang kaya. Tapi kita boleh hidup dengan cara ikut apa yang daripada Allah dan juga Rasulullah SAW. Okay, Ustazah ini Ustazah tunjuk sebab Ustazah bagi ikut musim. Ini bau ni Ustazah buat tindak balas awal. Untuk tindak balas awal ada rasa gatal-gatal. Kalau ada macam katalah sebab tu saya kata Ustazah galakkan pesakit mula-mula jangan pakai siapa yang nak berbuat cara sunnah ni kan, saya kata tinggalkan sabun shampoo luar, tinggalkan deodoran luar, biar badan busuk sekejap, dia keluarkan kimia-kimia. Lepas tu anda punya gatal-gatal tu semua akan keluar. Gatal-gatal tu disebabkan apa? Itu semua kerana deodoran yang anda guna di luar. Deodoran yang ada iklan, yang dibayar beratus berjuta ringgit untuk merosakkan tubuh badan anda, untuk membuatkan anda wangi sekejap tapi nanti busuk selama-lamanya. Fikir betul-betul. Jadi sebab tu saya dah beritahu pada anda semua ni. Saya tak ada pakai lipstick, nampak ni. Saya tak pakai lipstick. Sebab tu saya dah buat lipstick untuk wanita muslimah. Saya dah buat untuk merawat dulu. Sebab saya memang tak pakai benda-benda macam tu. Jadi ini saya gunakan yang ni, penggunaan ni. Saya dah ajar ni bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok cara dia. Sikit je. Ni sikit. Nampak ni sikit. Sini nampak ni urat saya naik. Nampak urat saya naik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Ini jantung. Kita ni jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bila kita ini dengan ini nadi ni dekat nadi sini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ambil bau dia. Paskan perlahan, tarik sini muka kita buat macam ni. Baru kita ambil letak bawah ketiak. Letakkan bawah ketiak. Jadi dia adalah semuanya. Okey. Jadi kalau untuk lelaki tadi, untuk perempuan lain kaedah pakai lelaki dan perempuan deodoran ni. Ni ambil sikit dekat bawah ketiak kita, bubul dekat bawah ketiak kita. Kalau untuk lelaki pula dia ambil yang macam ni, dia ambil sikit dia tak panas. Macam bismillahirrahmanirrahim, selawat. Sini ambil bau. Lelaki sini dan janggut. Untuk lelaki janggut. Lelaki janggut barulah ambil letak bawah ketiak. Jadi sebab itulah Ustazah beritahu pada anda semua. Itu lelaki janggut. Sebab itu nanti anda nampak dia punya perjalanan, urat dia anda boleh nampak. Urat dia akan timbul. Sebab apa? Minyak wangi jangan salah beli. Kalau benda yang ada alkohol,
dia akan matikan saraf, dia akan bahayakan anda. Sebab tu Ustazah kata pada pesakit suara tu, Ustazah pakai ni, bayangkan sini, pakai sini, sekali je Ustazah pakai. Kadang-kadang kita terlupa pakai, bau dia kuat. Bau dia kuat. Sebab tu perlu pakai yang sedikit saja. Sebab tu Ustazah nasihat pakai deodoran ni, tak perlu pakai banyak. Permulaan, boleh pakai kalau apa tindak balas, maklumkan Ustazah. Sebab tu perlunya Pati Ahmad, Pati Asfar, gerik yang perubatan, iaitu minyak zaitun, Habatus Sauda gerik perubatan, dan juga anda perlu deodoran. Sebab apa? Dia akan betulkan urat-urat kita di bahagian belakang saraf dan sebagainya. Sebab tu anda ramai yang kata bila ni kadang-kadang tangan tak boleh nak angkat, sendi saraf dan menyebabkan orang darah tinggi, punca dia pun punca yang sama. Sebab tu nasihat Ustazah, lebih baik anda kembali balik dengan cara perubatan sunnah Rasulullah SAW. Pakai pada badan kita, pakai bawah ketiak juga. Lepas tu Ustazah ajar bila lepas mandi baca bismillah, selawat ni jantung kita, jerawat jantung sini, ambil bau dia sini. Allah Sayyidina Muhammad, sapu satu badan. Kalau orang ada benda lain, dia tak boleh bau, dia akan pening. Kalau orang ada ini, dia akan rasa lain. Sebab yang ini Jadi dia habis call tadi tak dapat. Okey, saya kat mana? Lepas tu saya dah nasihat kepada kita semua, jomlah kita balik kepada cara perubatan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kepada orang luar di sana, Ustazah ada masa lagi untuk anda dalam masa seminggu lagi, di dalam grup. Kalau yang set darurat, siapa yang belum isi lagi, anda bayar, yang belum isi sila isi segera sebelum kita dah tutup grup, jadi insya-Allah saya nak ajar semuanya wanita muslimah, jomlah kita balik cara perubatan sunnah Rasulullah SAW. Kita cantik cara sunnah, kita jaga kulit kita. Semakin kita jaga kulit kita, kita habis duit beribu, kita benda yang murah kita habis beratus. Sebab sebenarnya kebahagiaan kita ialah kebahagiaan dalam hati kita, jantung hati kita, iaitu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Banyak air mata wanita muslimah yang menangis, banyak ujian wanita muslimah yang menangis, dia menghasilkan seri wajah yang cantik. Banyaklah kalian menangis, dan juga dia adalah penawar kecantikan yang sebenar. Wanita yang paling banyak menangis, wanita yang paling banyak bersedih, wanita yang paling banyak sedih di dalam hatinya lah, sebab wanita itulah yang sebenarnya yang Allah Ta'ala nak beri seri-seri kecantikan, nur cahaya dari Allah Ta'ala. Beza kan, kalau orang dia nak kulit cantik, kebanyakan mereka kulit cantik tapi muka mereka muka macam bengis, muka macam tak happy, muka akan kita tengok kadang masa muda cantik, manis muka kita masa muda, tapi bila dah kahwin, dah ada anak, muka kita pun dah hilang khasiatnya, dah hilang seri dia, dah hilang khasiat, hilang seri. Sebab tu saya nak ajar semua wanita muslimah, jeragat tu semua boleh baik, tak susah pun, sambil tu kita rawat, nak kurus ke nak apa tu semua senang, jangan bazir duit, sebab tak nak duit anda tu, gunalah kebaikan untuk diri anda sendiri. Jadi janganlah kita jadi wanita muslimah tak ada keyakinan diri. Ada duit banyak kan, kalau saya tengok orang kalau komen-komen dekat artis ni kan, dia ada duit, bolehlah dia jaga muka dia ada duit, bolehlah dia buat ini itu, insya-Allah. Lepas tu Ustazah mana yang Ustazah boleh tolong, Ustazah tolong. Sebab tu Ustazah kata, Ustazah beli pun sutera harga 100 dan jual kat kalian harga 100. Sebab apa? Ustazah nak kalian semua dapat kebaikan. Sebab apa? Ustazah nak kalian semua menjadi wanita muslimah, saraf-saraf kalian, kurangkan tension, dan sebagainya. Lepas tu Ustazah nak kita semua bila berpantang, Ustazah nak ajak kita semua berpantang cara sunnah Rasulullah SAW. Kalau anda berpantang cara sunnah, saya cakap terus terang, anda beranak 10 kali, 20 kali pun anda rasa seronok. Sebab apa? Bila anda pantang cara sunnah, kulit anda sentiasa cantik, body anda sentiasa, berkata tubuh anda sentiasa fresh, dan kita rasa badan kita memang penjagaannya tak susah, penjagaannya pun sentiasa senang, badan kita seminggu pun kita dah rasa macam
seminggu tu kita rasa macam dah badan kita macam dah sihat. Ya. Sebab itulah kalau orang tak tahu tentang perubatan cara sunnah, dia tak pernah amal, dia akan pelekehkan lah. Tapi kalau wanita muslimah balik kepada perubatan cara sunnah, di situlah kecantikan, di situlah kesihatan, di situlah segala-galanya. Semuanya itu. Jadi itulah kalau anda nak tahu perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kelas Ustazah nak ajar Ustazah akan buat 2 kali grup. Siapa yang terlepas, yang tidak terpilih, anda kena buktikan anda benar-benar nak berubat cara sunnah, anda benar-benar nak belajar. Yang mana yang jauh, Persatuan dah buat surat, akan beri pada anda surat. Surat daripada Persatuan untuk menghadiri kelas belajar. Dan sebelum saya terlupa, asyik saya terlupa je. Sebelum saya terlupa, di malam kita ada malam bulan Syakban ni kan banyak buat kebaikan. YDP Persatuan Perubatan Sunnah maklumkan sesiapa ada hajat, ada hajat, kebetulan kita ada kumpul buat majlis belajar, kita buat sedikit tahlil untuk arwah-arwah mak ayah kita, nenek kita, moyang kita yang dah pergi. Jadi senaraikan nama ayah mak kalian yang dah pergi di bulan Syakban, kita kumpul ramai-ramai, kita buat masjid tahlil supaya semuanya bersedekah kepada orang yang dah pergi, supaya kita dapat buat masjid tahlil ramai-ramai, supaya kita semua daripada persatuan perubatan sunnah ni. Jadi semua orang dapat buat majlis tu, kita ikut, kita selingkan majlis kita diberkati dengan kita ingat arwah-arwah yang pergi, kita hadiahkan surah, kita hadiahkan, kita buat tahlil di waktu pagi. Jadi semua ingat pesan Ustazah, jangan datang lewat kelas, siapa datang kelas lewat, Ustazah tak benarkan masuk. Okey. Jadi sekian dari Ustazah, insya-Allah. Okey, yang jauh daripada Singapura, Sabah, Sarawak, insya-Allah Ustazah akan cari satu khas. Kita akan buat satu Google Meet. Kita akan ajar anda. Tapi Ustazah tengah kumpulkan. Ustazah tengah selesaikan. Alhamdulillah banyak benda yang Ustazah dah selesaikan. Jadi sebab itulah Ustazah nak bagi pada anda, insya-Allah Ustazah akan tengok orang jauh, mesti Ustazah fikir macam mana nak tolong orang jauh, takkan Ustazah tak nak tolong kan. Jadi mesti Ustazah cari jalan nak tolong orang yang jauh juga. Selain anda ambil al-warid, anda makan amal, sebab Ustazah perhatikan kebanyakan orang daripada Sabah, Ustazah tengok banyak orang daripada Sabah, kebanyakan usus mereka dah rosak. Kalau dibiarkan sebenarnya jadi kanser usus. Semua Ustazah tak ceritalah. Ada orang tak cerita jujur. Sebab apa Ustazah tak nak diorang risau. Sebab diorang jauh dengan Ustazah kan. Jadi Ustazah kata bubur je pati amal, pati aspal, gili-gili. Jadi di sinilah Ustazah nak beritahu. Kita datang, Ustazah akan bantu insya-Allah. Ustazah akan cuba fikirkan, bagi Ustazah nak berfikir macam mana Ustazah nak tolong yang lain. Anda boleh memberi idea yang terbaik. Jadi kepada yang lain, tolong jaga SOP. Siapa yang tak dapat, ikut Telegram grup Persatuan, masuk. Yang mana tak dapat kelas, jangan anda rasa apa-apa. Tak ada apa-apa pun, cuma anda buktikan anda benar-benar pesakit. Anda bila saja minta sejarah perubatan anda dengan rela hati anda, tak ada paksaan. Jadi anda tinggalkan benda-benda luar tu tanpa paksaan. Anda tunjuk, jangan risau, handphone saja Ustaz tak pernah pegang. Tidak ada pesakit-pesakit tidak ada Aisyah pun tak boleh ambil tahu. Pesakit-pesakit Ustazah siapa pun, Aisyah ke AJK pun, mereka tak boleh tahu gambar-gambar anda. Sebab yang tahu hanya Ustazah dan hanya anak Ustazah Syakirah saja. Sebab apa? Dia adalah yang akan membantu rawatan bila Ustazah tak ada. Sebab itulah yang Ustazah nak beritahu. Jadi Ustazah nak semua baliklah insya-Allah. Jangan lupa deodoran, Ustazah dah siapkan. Dan jangan ambil banyak sebab Ustazah kata setiap bulan dia ada ikut aroma bauan itu digunakan sesuai dengan keadaan sakit anda dan sesuai dengan cuaca, suhu badan masing-masing. Jadi ambil satu pun dah cukup, tak perlu nak ambil banyak-banyak. Supaya apa? Supaya nanti dia punya tu ada perubahan-perubahan bau dia. Sebab tu Ustazah nak anda balik-balik supaya anda tahu ini adalah permulaan untuk anda merawat ketiak anda, saraf anda.
supaya semua dah mengadu dengan ustazah. Ya, ketiak saya bau busuk ustazah ya, sebab dah lama tak pakai ni deodoran ya. Jadi anda, ustazah tahu semua orang suka wangian. Jadi inilah deodoran, inilah minyak wangi anda, inilah menyawat saraf anda, dan inilah juga ustazah nak beritahu anda, kalau orang ada sihir, orang ada gangguan, orang ada santau, ini dia. Sebab apa? Anda kalau orang ada sihir, gangguan, dia akan muntah. Dia akan keluar semua kahak-kahak dan dia muntah semua, dia akan keluarkan semua ya. Dia akan pening. Sebab tu saya kata buat al-warid, dia akan rawat. Sebab tu anda kena ada pati amal, pati aspan dan sebagainya. Sebab apa saya kata inilah keistimewaan yang akan Allah Ta'ala beri kepada pesakit, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, sekian pada ustazah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.